untuk memenuhi keperluan pembelajaran murid kerana wujudnya kepelbagaian individu dalam satu bilik darjah. Dia kepelbagaian budaya persekitaran pembelajaran dan kepelbagaian keupayaan kognitif, ya. Dan juga berbeza kesediaan serta motivasi untuk belajar, ya. Ada pelajar tak bersedia lagi untuk belajar, ada pelajar tak bermotivasi untuk belajar, ada yang motivasi lebih, ya. Okey, seterusnya okey, setakat ni okey? Okey, Wan. Okey? Okey, Wan. Setakat ni okey. Saya macam rasa cakap seorang je. Sebab tu saya akan sentiasa ada ke ni? Ada, Wan. Okay. Sekarang ni kita tengok, kita pergi kepada ini adalah kerangka pedagogi terbeza. Tapi kalau tak faham kerangka ni pun tak apa. Kerangka ini dalam kerangka pedagogi terbeza ini, ya, kita ada kepelbagaian dalam kepelbagaian pelajar itu ada kepelbagaian bilik darjah, keupayaan pemimpin, kemenjadian murid. Ini adalah kerangkanya. Kita lihat di sini, ini dia punya bagaimana kita membuat pedagogi terbeza itu dengan kita melihat kepada DSKP, kita lihat kelenturan kumpulan, kita lihat pentaksiran, kita ambil kira semua ini untuk menjadikan satu pedagogi yang terbeza. Di sini kita akan lihat ada isu, ada asas melaksanakan, ada elemen pembezaan, ada faktor pembezaan. Mari kita pergi detail sedikit, ya. Kalau tak apa nak faham yang ni, kita tengok yang ni pula. Kita tengok yang ni. Cuba kita lihat yang ni. PowerPoint yang ni. Okey. Nampak? Dalam kerangka pedagogi terbeza tadi, kita ada isu ataupun fenomena semasa membawa kepada pedagogi terbeza. Apakah isu dia? Kerana kita perlu adil dalam pembelajaran, ya. Di situ juga kita lihat juga sarana sekolah. Kita lihat juga keterampilan guru. Kita lihat juga kepelbagaian bilik darjah. Kita lihat juga keupayaan pemimpin. Rangka ini adalah apa yang kita lihat daripada rangka tadi. Kita permudahkan dia lagi. Kita juga lihat kepada kemenjadian murid. Kenapa kita bawa pembelajaran terbeza ini? Kerana kita nak lihat kemenjadian murid. Itu yang paling utama. Dan kita juga lihat prasarana pembelajaran, ya. Okey, asas dalam melaksanakan pembelajaran terbeza ini sudah pasti kita rujuk kepada dokumen yang asal, iaitu DSKP, ya. Okey, dan dalam asas melaksananya kita lihat kita membangunkan komuniti. Komuniti itu adalah komuniti sekolah lah. Kelenturan kumpulan, maksudnya kumpulan itu boleh dipelbagaikan, ya. Ada kumpulan yang kecerdasannya tinggi, ada kumpulan kecerdasannya rendah, ada kumpulan yang kita campur. Maksudnya berlaku kelenturan di situ, atau kita kata flexibility grup yang kita tubuhkan. Juga semasa kita kita melaksanakan itu, kita akan sentiasa berlakunya pentaksiran. Pembelajaran itu sentiasa akan ada pentaksiran yang berterusan. Cantiknya kita belajar pedagogi, kita belajar psikologi, kita belajar pentaksiran, benda yang saling kait mengait. Jadi jangan nampakkan subjek psikologi, subjek pedagogi, subjek pentaksiran itu adalah berbeza-beza. Dia saling kait mengait antara satu sama lain. Okey, apa yang kita nak bezakan? Sebenarnya kita nak bezakan dari segi kandungan DSKP ini. Kita akan bezakan dari segi proses dia, berbeza dari segi produk dia, dan berbeza dari segi persekitaran. Ada persekitaran bilik darjah, ada persekitaran luar darjah. Ini yang akan membezakan, dan
Selain daripada itu, apa dia faktor yang menyebabkan berlakunya perbezaan? Gaya pembelajaran macam saya sebut tadi. Ada orang dengar muzik, ada orang tengok apa ketang tu keluar masuk Ada orang Puan, maaf tanya Puan. ya tanya, boleh tanya. Puan tengah present untuk slide ke, sebab kami tak nampak Tak slide tu. nampak? Alamak, sorry. Saya tak share, Masya Allah. Terima kasih, Kenapalah Puan. lambat beritahu? Aduh, nak cepat sangat tak share. Wait. Saya share kejap. Aduh, subhanallah. Aduh, anak-anak lah. Dia tengok dia berdiam diri saja. Tengok saya sendiri Wan. Aduh. Tengok slide sendiri. Oh, ya ke? Kat sini. Saya kat sini sekarang. Dapat? Belum lagi Puan. Dah. You kata you are presenting to everyone. Dah. Okey. Tadi saya kata ini adalah kerangka pedagogi terbeza. Tapi kalau tak berapa nak faham sangat kerangka ni tak apa. Ya. Kita tengok kepada perkara-perkara yang kita akan halusi daripada kerangka ini ya. Okay, mari kita tengok, kita halusi di sini ya. Okey, ni saya terang tadi. Kita tengok isu atau fenomena semasa semasa kita membuat pedagogi terbeza. Kerana apa? Kerana kita nak adil dalam pembelajaran. Semua orang dapat belajar. Ya. Selain daripada itu, peranan sekolah juga memainkan peranan dalam kita buat pedagogi terbeza. Keterampilan guru, kepelbagaian bilik darjah, ini semua adalah perkara-perkara yang yang menyebabkan kita adakan pedagogi terbeza. Tujuannya untuk kemenjadian murid ya. Asas untuk kita melaksanakan pedagogi terbeza ini, yang pertama kita memang apa-apa pun kita rujuk di SKP. Dah belajar pentaksiran kan, di SKP ada dokumen yang sentiasa kena rujuk. Dan asasnya lagi adalah kita boleh membangunkan komuniti, dan juga di sini kita tengok ni kelenturan kumpulan. Maksudnya flexibility sesuatu kumpulan itu ya. Ada kumpulan kita wujudkan berdasarkan kecerdasan, ada yang kita kata sangat pandai, ada sederhana, ada yang lambat sedikit, itu. Dan semasa kita melaksanakan pedagogi terbeza ini, pentaksiran sentiasa akan berterusan. Okey. Apakah elemen perbezaan? Ini dia. Nampak yang bezanya dari segi kandungan, dari segi proses, dari segi produk, dari segi persekitaran. Kita kadang-kadang kita berbeza kat kandungan. Maksudnya ini kita rujuk di SKP ya. Bagi pelajar lemah, mungkin dia punya hasil pembelajaran dia taklah tinggi sangat. Kalau pelajar tinggi hasil pelajaran sampai dah belajar pentaksiran, Ada Wan? pentaksiran sudah belajar tentang taksonomi belum? Baru sampai Semalam. faktif saja. Baru Efektif. semalam. Okey, taksonomi belum itu ada tahap-tahap dia kan. Jadi kita punya DSKP itu sebenarnya kalau diteliti, kalau dirungkai, kalau dihadamkan, dia telah menyusun mengikut hierarki taksonomi Bloom. Sebab mula-mula cerita pasal pengenalan, cerita pasal definisi, naik satu level, kena dihuraikan, naik satu level lagi, dia adalah level yang seterusnya ya. Tetapi memang kalau subjek agama boleh nampak lagi, tapi kalau subjek Quran tu memang dia tak boleh tinggi lah, sebab kita tahu Quran tu dia memang kita faham dia boleh tinggi sebenarnya, dia boleh sampai mencipta dan sebagainya, sebab itu bila kita tadabbur dan sebagainya sampailah yang tinggi ya. Tapi mungkin sukatan sekolah tu tak buat untuk sampai tahap tu. Tapi saya pun yang ini saya tak mau sentuh lah, sebab subjek pentaksiran lebih layak untuk menceritakan tentang yang ini. Apakah proses ni? Maksudnya
kaedah yang kita gunakan ya. Persekitaran ini mungkin ada persekitaran yang kita ubah, ada yang dalam ada yang luar bilik baca, ada yang kat padang, ada yang kat makmal. Maksudnya begitu. Faktor yang menyebabkan perbezaan, ni gaya belajar. Gaya belajar ni saya rasa belajar dalam psikologi kot ni, gaya belajar. Kemudian kesediaan, jenis sekolah, kecerdasan pelbagai. This is we call it as a multiple intelligence. Kalau nak Google kecerdasan pelbagai ni, jangan Google kecerdasan pelbagai macam gini. Kadang-kadang tak dapat makna yang betul. Saya pernah dulu saya tekan kecerdasan pelbagai, dia dapat macam-macam pelik-pelik sikit lah. Tapi tak tahulah sekarang ni kok orang Melayu dah, orang kita dah banyak tulis artikel. Dulu saya buat kecerdasan pelbagai, dia keluar benda yang tak sepatutnya. Tapi kalau guna multiple intelligence, you akan keluar. Kecerdasan pelbagai ni sebenarnya akan belajar dalam subjek psikologi. Kalaulah silibus tu ada. Dah belajar belum dalam psikologi? Belum. Belum, okey. Belum, saya beritahu sikit lah. Kecerdasan pelbagai ini merujuk kepada perbezaan setiap individu. Dia dipelopori oleh satu ahli psikologi yang dipanggil Howard Gardner. Howard Gardner kata manusia ni dibahagi kepada 7 atau 8 kecerdasan. Dari atas 9 aku. Jadi di antara dia kata kecerdasan tu dipanggil, ada orang cerdas dari segi matematik. Ada orang cerdas dari segi visual. Ada orang cerdas dari segi logik matematik, muzik. Ada orang cerdas dari segi naturalist, ada orang cerdas dalam bahasa linguistik, ada orang cerdas macam tu. Jadi kita sendiri tahu ada orang cerdas dalam interpersonal. Maksudnya dia memang suka, kalau dia bercakap dia memang bagus. Ada orang dia cerdas dalam intrapersonal, dia bukan interpersonal. Setiap orang berbeza. Sebab itulah setiap orang memang beza. Kita kena pasti sendiri kita sebenarnya cerdas dalam bidang apa. Sebab macam saya memang cerdas matematik. Saya memang cerdas sains. Saya orang sains, orang matematik. Kalau beri saya fakta, beri saya untuk saya analisis, saya cepat je, saya suka. Tapi jangan suruh saya berpantun. Jangan suruh saya benda-benda sastra, benda-benda yang macam tu, saya tak berapa suka. Jadi bila cikgu, dia kena pasti anak murid dia. Jadi ada yang memang kalau subjek BM dia memang bagus. Jadi bagilah dia bidang-bidang masa kita mengajar tu, dia jadi kalau bila buat presentation ke bercakap kat depan, dia minat. Macam tu. Ada pelajar yang dia memang suka lukis. Ada pelajar yang dia memang cerdas dalam bidang kinestetik. Dia tak boleh duduk diam. Dia dalam kelas dia akan bangun, dia akan berjalan. Dia kalau pergi kat padang, hidup dia. Duduk dalam kelas dia macam diam je. Itu dikatakan kecerdasan pelbagai. Oleh sebab itu, ada juga kecerdasan disebabkan perbezaan kognitif. Minat dan persekitaran. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya pedagogi terbeza. Faham ya? Sekarang kita tengok slide ini. Pengajaran terbeza dikenali sebagai pembelajaran terbeza. Dalam pendidikan, pembezaan adalah kerangka atau falsafah untuk pengajaran. Ni boleh baca. Ini definisi dia. Boleh baca. Saya pergi yang ini. Tadi kita dah cerita tadi. Ya, ni kenapa pengajaran perbeza ni. Ya, di antaranya pelajar. Ni semua kenapa ada pembelajaran terbeza. Okey, saya pergi lagi. Okey. Kenapa ada slide ni? Kenapa ada slide ni? Slide ini adalah slide yang guru semua perlu melakukan perkara ini. Ini adalah standard yang dikeluarkan oleh pihak Nazir, di mana guru perlu dalam SKP MG2, yang ini adalah penilaian yang dibuat oleh Nazir terhadap seorang guru. Kalau Nazir datang mencerap cikgu-cikgu di sekolah, dia menggunakan
standard ini, SKPMG 2 ini, ya. Di mana dalam SKPMG ini, kalau Nazir datang mencerak guru-guru mengajar, dia akan ambil elemen ini. 4.1, apa dia? Perancang. 4.2, guru sebagai pengawal. 4.3, guru sebagai pembimbing. 4.4, guru sebagai pendorong, penilai dan murid pembelajaran IT. Jadi dia ada rubrik dia, masuk masa dia observe cikgu-cikgu mengajar, dia tengok. Boleh tak gurunya merancang? Apabila merancang, nampak di sini 4.1. Untuk merancang, kita melihat tak, bila merancang dia memang ada yang ini, mengikut kepelbagaian aras keupayaan murid. Dalam kita punya record book mesti ada merancang mengikut keupayaan murid. Kalau kita buat satu lesson plan to all, satu lesson plan untuk semua murid dalam kelas kita, kita dikatakan gagal merancang dengan baik. Kerana murid kita tu adalah pelbagai. Ya. Okey. 4.2 sebagai pengawal. Di sini dia kata kita dapat menepati objektif, mengikuti aras keupayaan murid dan nampak tak ada pembelajaran berbeza. Sebab itu kita ajar pembelajaran berbeza sebab memang ada dalam sebagai seorang guru memang kena ada, ya. 4.3 sebagai pembimbing. Ini. Kalau nak dapatkan detail pasal rubrik-rubrik yang cikgu kena ada, boleh pergi pentadbir, boleh minta dokumen ini. SKPMG 2. Inilah dokumen yang mana Nazir datang dia mencerak, dia guna yang ini. Dia lihat cikgu tu, dia akan bagi ranking cikgu tu. Okey. Seterusnya. Okey. Saya nak tanya. Ya. Yang dekat slide 4.2 tadi kan? Dia kata mengikut aras keupayaan pelajar. Jadinya kita kena ada banyak RPH ke macam mana? Ini lah nak ajar ni. Jadi, seterusnya kita tengok dulu. Macam mana kita nak buat Kita tengok sekarang Ni elemen apakah yang ini boleh baca kita ada 4 perkara yang tadi kita tengok dalam kerangka tadi kan. Ada 4 perkara yang akan berbeza. Pertama kita tengok persekitaran. Ya. Yang kedua kita tengok proses. Merujuk kepada cara murid memahami proses kita mengajar tersebut, ya. Seterusnya kita tengok kandungan. Kandungan ini di SKP, ya. Yang seterusnya kita tengok produk. Produk ini adalah hasil daripada PDP yang dilalui oleh murid itu. Maksudnya at the end of the lesson, budak tu boleh buat apa? Boleh buat mengikut kita punya objektif pengajaran tersebut. Kata budak tu boleh menghasilkan satu cerita. Tengok pada objektif kita lah. Boleh at the end of the lesson, pelajar kita boleh menerangkan proses wuduk dengan tertib. Itu produk kita lah. Kandungan kita lihat di SKP. Persekitaran ni kita lihat tengok ni, persekitaran bilik darjah ke. Di sini meliputi semua bilik darjah, ruang belajar ya. Sama ada ruang belajar di dalam bilik darjah ataupun luar bilik darjah. Ataupun kita persekitaran pembelajaran kita integrasikan dengan alatan teknologi atau pembelajaran maya, di mana dah tak pakai bilik darjah dah. Ya, seperti kita online sekarang, mana ada bilik darjah, masing-masing ada yang duduk atas katil kot. Okey. Proses pula merujuk kepada macam mana kita menyampaikan maklumat tersebut kepada pelajar. Okey. Ini di antara 4 perkara yang akan kita lihat semasa PDP yang akan berbeza-beza nanti. Okey, kita tengok sini. Proses dalam pengajaran berbeza. Ini merancang, mereka bentuk, melaksana, memantau, mentaksim, menilai. Ini proses biasa, ya. Di mana mula-mula kita nak buat PDP berbeza, mula-mula kita analisis dulu. Kita analisis, kita tengok dalam kelas kita ada berapa orang yang pandai, berapa orang yang tak pandai. Kita buat test dulu. Kalau kita nak bezakan kumpulan ikut kognitif, kita tengok, kita analisis, bagi test dulu
Ya, kemudian daripada kita test tadi, kita analisis kepelbagaian murid dalam kelas kita itu, kita merancang, lepas tu mereka bentuk, ya, mereka bentuk untuk melaksanakan PDP itu. Selepas kita laksana, kita pantau dan taksir. Kemudian kita nilai, adakah kita punya rancangan tadi berjaya. Kalau tak berjaya, buat lagi semula. Oh, tak betul lah buat cara ni, buat lagi semula. Sebab tu seorang guru yang baik, dia sentiasa merefleksi dan dia sentiasa muhasabah. Hari ni mengajar tak bagus, hari ni mengajar bagus dan sebagainya. Dia sentiasa berfikir. Ya, itu guru. Ya, saya. Puan, slide tadi tu, untuk analisis fasa pertama tu, adakah maksudnya analisis tu pada sesi awal tahun pembelajaran ataupun tiap-tiap hari kena buat analisis tu, Puan? Tidaklah tiap-tiap hari. Dia sebenarnya kita mengajar ni dia macam kepelbagaian. Hari ni kita nak guna kaedah ni, hari ni kita nak guna ni, hari ni kita nak buat pembelajaran terbeza. Jadi maksudnya masa kita mengajar itu mengikut kita punya perancangan. Jadi bila kita nak buat pembelajaran terbeza itu, kita mulakan dengan analisis. Cuba lihat slide yang ini ni. Bukanlah orang kata bukan setiap hari dia sebenarnya. Masa satu topik tu. Topik tu kadang-kadang sampai sebulan kan. Jadi di awal topik itu, untuk kita habiskan topik itu, kita telah membuat satu analisis tentang pelajar dalam kelas kita. Untuk kita laksanakan kaedah pengajaran kita. Kaedah pengajaran kita nak pilih tu semua. Kalau kita kata dalam kelas kita itu ada budak tak pandai, ramai yang tak pandai daripada yang pandai. Yang tak pandai tu tak boleh buat project based learning ke, problem based learning ke, boleh. Dia tak pandai, betul tak? Jadi yang pandai boleh kita bagi project based learning tu. Tapi yang tak pandai ataupun kita memang nak buat project based learning. Tetapi yang tak pandai tu mungkin dia punya tugasan yang diberi pada dia yang aras rendah saja. Bila aras-aras yang tinggi bagi pelajar yang pandai. Di situlah kita merancang. Cuba kita lihat slide ni. Analisis. Analisis adalah apa kita buat? Kita kutip data budaya persekitaran, kediaman, bilik darjah murid, mengenali murid, gaya pembelajaran, kesediaan, motivasi, minat dan kecerdasan. Kalau nak analisis secara umum begini, boleh buat awal-awal kelas supaya bila kita dapat data ni semua, untuk apa pun aktiviti, kita boleh menggunakan data ni semua. Awal-awal kita dah buat dah. Mula-mula awal-awal tahun tu kita dah ada dah data dalam kelas kita. Kita dah ada dah budak kelas ni sosio budaya dia macam ni, ekonomi dia macam ni. Sebab sosioekonomi murid juga mempengaruhi pembelajaran mereka. Ada murid daripada sosioekonomi yang tinggi, ada murid daripada sosioekonomi yang rendah. Jadi semasa kita mengajar, kita tak bolehlah sentiasa bagi contoh untuk anak-anak orang have saja, betul tak? Kita kenalah tengok dalam kelas kita, tengok ada pula yang macam dari sosioekonomi yang rendah. Jadi kita kena raikan dia juga. Itu maksudnya kita dah ada data untuk kita buat aktiviti-aktiviti seterusnya. Maksud dengan kata lain, kita mengenali murid kita. Ya, kita juga boleh kita boleh juga, dia ada instrumen tau macam mana kita nak test pelajar kita, gaya belajar dia macam mana. Kita boleh tanya je, kita boleh dapatkan data. Awak sebenarnya kalau belajar, awak suka macam mana? Awak suka dengar lagu ke, dengan nasyid ke masa mengajar? Atau awak tak boleh dengar apa-apa? Atau kalau saya mengajar, awak suka saya tunjuk gambar ke? Awak suka saya gunakan radio je, gunakan video je, ataupun audio aja? Itu semua data-data yang boleh kita guna untuk seterusnya pengajaran kita sepanjang tahun. Boleh. Seterusnya ini kita boleh detailkan merancang, kita tengok macam mana kita ambil aspek apa yang perlu kita timbang, mereka bentuk, kita nak letakkan apa, produk, proses dan sebagainya. Itu kita dokumenkan semua dalam RPH. Dalam
RPA. Nanti mesti Dr. fikir nak buat macam mana nak, nanti kita tengok saya akan beri contoh RPH pun. Okey, sekarang lepas tu kita laksanalah apa yang kita rancang tadi. Kemudian kita memantau ni kalau kita buat secara berterusan, kita boleh guna assessment dan dah belajar dalam pentaksiran ni. Ini tajuk mula-mula belajar dalam pentaksiran. Assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning. Ada 3 assessment. Nampak? Ya. Saya dapat mesej daripada pelajar yang dapat cemerlang. Dia kata terima kasih puan. Dia kata dia dapat merentas cemerlang, belajar pentaksiran, sangat-sangat membantu seorang guru. Kata sebab benda ni guna ni. Assessment for learning, assessment as learning dan assessment of learning. Okey, last kali kita kutip data. Iaitu hasil data kita biasanya kadang-kadang kita tengok dia punya assessment, kita ambil assessment for learning lah, kita buat summative, ataupun kita ambil assessment of learning, kita buat summative. For learning kita buat formative. Jadi di sini kita boleh tahu berjaya atau tidak apa yang kita rancangkan, ya. Mungkin ada di fikiran masing-masing tak berapa jelas lagi. Tak apa, tunggu kita tengok slide seterusnya. Makin habis baru kita faham. Kita tengok di sini. Ini yang saya nak kena terangkan. Sebab tu subjek ni saya tak boleh post sahaja. Mesti tak faham saya kata kalau post sahaja. Okay, sekarang ni ini adalah satu sebenarnya bila kita buat pengajaran berbeza, maksudnya dalam kelas itu kita boleh buat kumpulan berbeza kognitif, ataupun kita boleh kita katalah saya nak buat dalam kelas saya pembelajaran terbeza, saya nak buat perbezaan kognitif. Maksudnya ada kumpulan A memang budak-budak pandai, kumpulan B budak-budak yang sederhana, kumpulan C budak-budak yang lemah. Maka masa saya mengajar hari itu, saya ada 3 grup tau. Dan sudah pasti dalam RPA saya, mestilah saya nyatakan objektif untuk kumpulan 1 apa yang saya nak dapat at the end of the lesson. Objektif untuk kumpulan 2 apa yang saya dapat. Sudah pasti dia punya DSKP ataupun kandungan yang saya beri itu tak sama. Ya. Dia boleh kandungan tak sama, dia boleh kandungan sama, tapi dia berbeza benda-benda lain. Mari kita tengok apakah yang berbeza, apakah yang sama. Kita tengok saya boleh pilih untuk grup-grup yang saya buat tu, saya boleh pilih kandungan sama. Semua sama. Standard kandungan sama, standard pembelajaran sama, standard prestasi yang sama, arah sama, format sama, bahasa sama, semua sama. Proses yang saya mengajar, saya boleh pilih nak sama, saya boleh pilih nak berbeza. Produk pula, produk saya boleh pilih produk sama, saya boleh produk berbeza. Persekitaran pula, saya boleh pilih beza, boleh sama, boleh beza. Saya boleh pilih macam ni tau, sama, kandungan sama, proses sama, produk sama, persekitaran saya bezakan. Persekitaran ni saya tengok gaya belajar pelajar. Katalah belajar budak saya ni, dia suka belajar outdoor. Okey, jadi saya gunakan kandungan yang sama, saya gunakan proses yang saya mengajar yang sama, produk hasil semua dapat buat karangan, tapi saya buat persekitaran sini berbeza. Mungkin saya kata okey, kumpulan ni awak dah buat karangan, saya kata at the end of the lesson semua orang dapat buat satu karangan. So saya kata okey, katalah budak ni siapa yang nak dapat idea yang nak pergi bawah pokok sana kat padang sana ke, saya benarkan. Itu saya kata persekitaran saya berbeza. Kerana saya mengambil kira ada pelajar yang perlu duduk dalam kelas, ada pelajar yang dia rasa lebih sesuai dia duduk di luar, atau
Tetapi kita sudah pastilah masa kita merancang tu, kita akan melihat kalau kita bawa keluar separuh, kita tinggal keluar separuh, mungkin dia akan jadi lain. Tapi mungkin juga persekitaran di sini kan banyak selain daripada bilik darjah, persekitaran maya ke tak maya ke, banyak. Atau saya pilih yang ni, sama-sama produk berbeza. Orang ni buat karangan, orang ni cukup buat tu penulisan dalam buku tulisan saja. Persekitaran sama, semua duduk dalam kelas. Macam tu ya. Jadi ini contoh dia. Atau saya pilih yang ni, saya buat aras yang berbeza. Ada aras 1, 2, kumpulan ni aras dia kena 3, 4, kumpulan ni dah pandai sikit, dia dah boleh level dah level tinggi sikit ya. Jadi proses saya buat masa saya mengajar tu sama saja, tapi saya boleh juga proses yang tak sama. Produk boleh sama, boleh beza. Sama dah juga. Ni nampak P1, P2, P3 saya boleh pilih. Ini sebenarnya pola pengajaran dan pembelajaran terbeza ini adalah satu inovasi daripada pensyarah JUSA. Dia pensyarah daripada satu IPG, dia telah membuat satu inovasi macam ni. Kalau macam tak nampak masa yang kita nak bezakan apa kumpulan dan sebagainya. Kakak ni boleh Boleh buat. Boleh. Okey, tengok pola yang ini untuk membantu kita membuat perbezaan dalam kelas kita. Mari kita tengok kat sini. Okey, nampak ni. Ini di SKP. Kan dah belajar menungkai standard dengan Puan Aliza ke Puan Nora? Assalamualaikum. Salam Puan. Puan Norani. Puan Norani. Oh, dah belajar pasal standard, kandungan standard tafsiran semua? Norani. Norani. DSKP rasa belum buat, tak masuk lagi. Ada. Tapi tidak menjadi masalah kerana dah. Memang dah masuk dah. Dah. Tapi memang tak mengalami masalah sebab memang dah guna DSKP kat sekolah kan? Ya Puan. Dalam DSKP ada standard kandungan. Betul? Betul. Ada standard pembelajaran. Betul? Betul. Okey. Mari kita lihat. Yang ini memang daripada DSKP. Ini saya rasa bahasa Melayu ni. Sebab ni memahami, membaca, memahami dan menakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.5. 2.53 lebih mendetail membaca, memahami dan menakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ni berbagai bahan yang betul. Ni dah detail lagi, bentuk grafik, bentuk PUC, bentuk prosa, Okay, sekarang mari kita tengok yang ni pula. Macam mana kita nak buat contoh pelaksanaan pengajaran terbeza menggunakan pola 6? Pola tadi saya dah terang pola 6. Pola 6, kandungan sama, proses beza, produk beza, persekitaran sama. Okey. Kita guna SK 2.3, SP 2.3.5, pelajar tahun 6. Okey. Proses beza ada yang menggambar tadi dia punya SK tadi dia punya ni membaca, memahami dan memindahkan maklumat yang terdapat dalam berbagai bentuk dengan betul. Membaca, memahami, menakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada grafik, puisi dan prosa. Okey. Ada yang proses dia ada yang menggambarkan, ada yang mempersoalkan, ada yang membanding bezakan, ada yang mencipta. Produk dia ada yang prosa, ada ayat tanya, ada pertebui berganda, ada yang hasilkan puisi. Nampak?
persekitaran sama aktiviti dalam bilik belajar. Ini kumpulan 1 buat menggambarkan, memindahkan dia punya pemahaman menakut tadi, dia daripada dia menggambarkan, maksudnya dia bagi gambar, dia menerangkan melalui gambar. Yang ini dia mempersoalkan, yang ini dipandang beza. Dia berilah rancangan, dia beri kita ke gambar dan sebagainya, suruh belajar pandang beza. Jadi kumpulan ini buat menggambar, kumpulan ini buat mempersoal, kumpulan ini membanding beza, kumpulan ini mencipta. Produk yang terhasil, yang ini akan dapat prosa, yang ini akan dapat ayat tanda, yang ini akan dapat peta buih sebab dia membanding bezakan. Yang ini akan, sebab dia mencipta, dia boleh buat PUC, dia hasilkan PUC. Okay, nampaklah? Puan nak tanya, ni, Puan. Ya, saya. Kalau kita buat yang macam tadi tu, maksudnya ada kumpulan buat ni, buat puisi, ada kumpulan buat ni, ada kumpulan buat ni. So, berlaku tak macam persaingan antara kumpulan? Maksudnya tak berlaku lah kan? Tak berlaku. Maknanya kita just tolong betulkanlah mana yang salah. Tujulah kan? Dia tak ada persaingan antara kumpulan. Okay. Dia tak ada berlaku persaingan kerana kita melihat keupayaan pelajar-pelajar dan kita telah menganalisis, kita telah mengkaji grup-grup mana yang boleh buat puisi. Jadi masing-masing buat kerja masing-masing. Masing-masing hasilkan produk masing-masing. Jadi dia tidak ada persaingan di situ. Sebab dia tengok objektif kita pada hari itu. Dan dalam pengajaran KBSM, kita bukan kita menggadakkan, kita bukan menilai pelajar berdasarkan normal, kita berdasarkan kriteria. Maksudnya kita nilai pelajar itu di atas kemahiran mereka sendiri, bukan kita nak banding-banding. Sebab tu dah tak ada nombor 1 hingga nombor 10 dalam kelas tu. Kita dah tak wujudkan nombor 1 hingga nombor 10. Kita tak wujudkan kan anak kita mau tanya nombor berapa, tak ada dah sekarang. Dia tak ada persaingan dah. Dia bersaing dengan diri dia untuk mencapai sesuatu yang kita tetapkan, kemahiran tersebut. Jadi tak timbul lah dia nak jealous dengan orang tu buat puisi, nak jealous dengan orang ni buat ni, tak timbul. Kerana setiap orang diberi kemahiran yang berbeza untuk dia dapat. Dan sebenarnya kita pun, kalau kita nak tahu, kadang-kadang kita pun macam tak tahu kumpulan ni boleh buat puisi tak. Kita rotate lah. Kita rotate pula kumpulan ni. Pula esoknya kumpulan lain pula buat. Jadi kita dapat lihat lah di situ. Okey, boleh? Jadi macam mana nak galakkan mereka, mereka join? Sebab ada kadang-kadang orang ni, pelajar ni dia perlukan satu perangsang, gula-gula ke hadiah ke untuk diorang baru nak buat kerja. Kadang-kadang ada macam tu juga. So kalau dalam buat proses macam ni, so macam mana kita nak merangsang pelajar untuk buat kerja dia? Okey, contoh kumpulan tadi dia kena, setiap grup dia ada goal dia lah untuk dicapai. Kalau kumpulan ni, kalau saya suruh buat puisi, bila siap puisi yang baik, yang saya akan nilaikan benda tu baik, dia akan dapat ganjaran yang kita akan offer pada dia lah. Kumpulan sana pula, kalau dia dapat membina, sebab itu di situ nampak. Dia buat puisi tu, mungkin pelajar tu dia dah tahap kognitif dia tinggi, budak pandai. Jadi goal dia yang dicapai pandai lah. Jadi barulah dia akan rasa bersemangat. Cuba kita letak sama je mengajar. Yang sama tu kan kita kata yang ni bina ayat je. Sedangkan dia dah pandai. Setakat bina ayat je dia pun macam alah bina ayat je aku kelip mata je boleh buat. Dia kata kan. Tapi ada pelajar pula nak bina ayat pun seksa. Jadi adil tak kita bagi dia bersaing kat situ? Tak adil. Sebab tu lah kita siap-siap buat, orang ni, kumpulan ni buat puisi. Jadi dia bangga dengan puisi yang dia buat sebab benda tu susah untuk dia. Dan bagi budak yang lemah tu pula, dia nak buat ayat untuk sentence dia pun, dia dah macam satu usaha yang sangat sukar untuk dia. Maka bila dia siap je sentence tu, itu goal dia. Goal yang dia kata bila dia siap je sentence dia, Alhamdulillah, bagus, dah dapat siap. Satu penghargaan yang sangat tinggi pada dia.
Nampak tak? Masing-masing sibuk dengan masing-masing punya arahan yang diberi. Tak timbullah dan untuk motivasi tu ganjaran kepada goal setiap ni lah. Kata kumpulan ni kalau siap untuk buat puisi, kita akan bagi hadiah. Hadiahnya berbentuk ni, kita akan kumpulkan reward itu at the end nanti, akhir tahun nanti naik stage ke dapat penghasilan puisi yang baik. Sebab itulah bila dia dapat puisi yang baik dan buat puisi tu, kita akan ambil puisi tu tampal ke, bagi bintang ke, tak kat galeri walk ke untuk orang ni. Jadi pelajar yang dalam kelas tu dia tak buat puisi, dia tengok saja, tetapi dia tak rasa apa-apa pun sebab kita tak bagi kita tak kata dia kena buat, kita kata dia kena buat yang ini saja. Kalau dia persoalkan, kenapa saya tak payah buat puisi cikgu, saya kena buat yang ini saja. Perlahan lah, lepas ni awak pula bila awak dah siap awak punya, nampak tak, dia tak akan rasa rendah diri, dia tak akan rasa kita akan mainkan psikologi dia di situ. Kita kata perlahan, ini time dia, time awak akan tiba nanti, awak siapkan awak tugasan awak. Sebab kalau membuat ayat pun tak boleh, macam mana awak nak buat puisi? Nampak? Di situlah kita cantiknya pembelajaran terbeza itu. Nampak tak dia punya hikmahnya? Macam juga dalam subjek Al-Quran dan sebagainya. Ada pelajar dia boleh sampai 2 ayat sahaja. Tak boleh, paksa macam mana pun tak boleh. Jadi 2 ayat je lah. Ada pelajar dia boleh melaju, dia boleh 5 ayat. Dia duduklah dalam kumpulan yang laju tu. Itulah. Dan dikatakan pembelajaran terbeza. RPA yang sama, kelas yang sama, satu kelas tu, tapi kumpulan yang berbeza. Cuba tengok yang ni pula ya, aspek pola yang 5 ni. Kandungan dia membaca perkataan yang dengan sebutan yang betul. Proses, kumpulan 1 baca perkataan tanpa gambar. Kumpulan 2 membaca perkataan bergambar. Kumpulan 3 membaca perkataan mengikut suku kata. Tak ada berbagai kepelbagaian di sini. Dan perkara ini boleh rotate. Esok kumpulan ni pula yang buat macam ni, esok kumpulan ni pula buat ni. Jadi kita perlu detect menganalisis semasa dia datang bersama-sama. Semasa kita buat aktiviti, dia menganalisis, dia datang bersama-sama dengan semasa kita analisis tu. Mula-mula kita buat je, kita terus analisis. The next kita terus dapat dah. Dah dapat dah. Macam tu ya. Dan produk, murid boleh membaca perkataan dengan betul. Ni produk kita. Semua boleh baca dengan betul. Tak bergambar ke, tak bergambar ke, teks saja ke, kata ke. Akhirnya boleh baca dengan betul. Yang ini persekitaran berbeza. Bawah pokok, dalam kelas tu saya kata bawa kat bawah pokok, buat dalam kelas, persekitaran berbeza. Okey, yang ni standard yang sama, proses berbeza, produk sama, persekitaran berbeza. Ini satu contoh. Ya, dalam RPH adalah benda ni semua. Okey. Ini contoh. Saya tak mau terang banyak-banyak contoh sebab benda yang sama. Saya dah tampal tau dalam GC contoh yang RPH. Satu contoh RPH start dengan objektif, standard kandungan, patut aktiviti yang dijalankan dah ada dalam tu. Boleh tengok ya. Okey. So, mari kita tengok apa yang dikata Robert Jamehani ini. Every child has a different learning style and pace. Each child is unique. Not only capable of learning but also capable of succeeding. Nampak? Tidak sahaja berupaya belajar tapi juga berkeupayaan succeeding, berjaya pun berbeza-beza. Ada orang dalam dunia hari ini pun kita lihat, ada orang berjaya dekat umur 40. Ada orang berjaya umur 30. Dalam kelas awak pun sendiri ada orang umur 9, ada umur 20, ada orang umur 25. Nampak? Sebab manusia tu unik dan tidak adil kita nak semua pelajar dapat. Sebab apabila awak semua ada pengetahuan ini, bila ada pelajar, kalau kita kata hafazan mesti 15 ayat. Tapi ada budak tak sampai. Janganlah kita stres
janganlah kita tension. Kita boleh jawab. Kita boleh kata nak buat macam mana. Memang dia tu telah tahap keupayaan ni sampai situ je, tak boleh paksa. Sampai 10 ayat je, dia tak boleh lagi lebih. Macam tu. Ya. Okey, jadi seterusnya, dah, ini tak payah. Ini tak payah buat. Awak jangan saya kata buat pula Ini tak payah buat. Ini yang saya bagi tugasan untuk kumpulan lain. Okey, so that's all for today. Ada soalan? Alhamdulillah habis. Ada soalan? Sebelum kita stop? Boleh. Ni kalau terbeza ni, kalau kata dalam kelas kita dah bagi siap-siap mana ikut susunan meja tu ke macam mana? Kata yang lemah ada yang ada. Dia akan sentiasa berubah lah, bukanlah benda tu tetap ikut kepada, sebab tu kita kata kena merancang. Ya, macam kita untuk topik ni kita merancang dulu, ambil di SKP, ambil kita nak buat apa dalam, kita nak apa hasil kita lepas at the end of the lesson, produk kita apa, kita nak gunakan kaedah yang sama ke, nak gunakan semua pakai buku teks ke, ataupun kumpulan ni pakai buku teks, kumpulan ni pakai artikel, kumpulan ni ambil daripada jurnal kita yang potong-potong-potong. Itu jadi kumpulan tu sentiasa berubah sebenarnya, tak boleh kumpulan sama. Tetapi tengok kepada analisis kita lah. Kalau kita banyak analisis kita belajar, kita boleh tengok juga dia panggil apa kan, dalam psikologi tu dia panggil sosio. Kita sebenarnya ada satu test, kita boleh tengok ngam tak ngam dalam kumpulan tu pula sebenarnya. Jadi kumpulan tu tengok tujuan kita. Kalau kita nak bezakan kumpulan itu dari segi aras kognitif, sudah pastilah kumpulan yang kalau yang lemah tu dua kumpulan, kadang-kadang boleh gila-gilakan orang, kumpulan ni janganlah satu kumpulan yang sama sentiasa, dia akan jadi macam bosan juga kan. Dan bila kita masuk kelas tu barulah kita arrangekan, okey, kumpulan ni duduk dalam kumpulan ni, kita je tahu kenapa arrangement tu dibuat. Dia tak tahu. Kalau dia tahu kita label-label kan tak bagus juga. So masuk kelas, bila kita arrangekan kelas, kita buat ni, itu satu aktiviti yang menyeronok kita juga. Dapat kawan baru, ataupun kita kata hari ni, ataupun kita nak buat, itu depend pada kita. Mungkin kita ada juga aktiviti yang kita tak mau diskriminasi langsung dari segi kognitif mereka, biar dia bercampur. Dalam satu kumpulan semua dia biar bercampur. Sebab yang pandai tu biar dia ajar yang tak pandai tu. Boleh juga. Jadi kata-kata, okey, dalam kelas dan kumpulan hari ni cikgu nak buat aktiviti kumpulan. Masing-masing ikut kumpulan. Tengok kepada bulan lahir. Sekarang kita nak buat 5 kumpulan. Okey, bulan Januari, bulan Februari, bulan Mac, okey duduk satu kumpulan. Jadi dia pun bubuk-bubuk dah tu kan. Kita pun kumpulan ni kita akan buat hari ni, kita punya objektif untuk pelajar dapat, katalah kita ambil subjek solat kata. At the end of the lesson, akhir sekali pelajar dapat menyatakan rukun solat dengan betul. Okey. Orang ni macam mana nak dapatkan rukun solat dengan betul? Orang ni kita bagi dia helaian kitab yang ada rukun-rukun. Ni bagi surah Al-Ma'idah ke, Allah kata macam mana. Dia analisis daripada situ. Orang ni pula kita bagi video ke dan sebagainya. Akhirnya kita kata di akhirnya produknya, akhirnya setiap kumpulan perlu menyenaraikan rukun-rukun untuk solat yang betul. Jadi ada orang dia suka tengok video tu, dia seronok lah belajar. Macam tu lah. Jadi maksudnya nak kata tetap tak tetap. Setiap kali, sebab tu gunanya kita buat lesson plan. Sebelum mengajar kita dah buat lesson plan siap-siap.
Memang nampak macam tak sempat lah nak buat. Ini sebenarnya bukan hari-hari ya. Bukan hari-hari. Apa yang kita belajar, kita cuba praktikkan. Guru yang bagus, guru yang cemerlang, saya rasa perlulah antum perlulah bercita-cita ya untuk jadi pensyarah ke, nak jadi guru cemerlang ke, nak jadi guru walaupun guru tapi dapat jusa ke. Itu semua memerlukan kemahiran pedagogi yang tinggi dan itu semua perlu bereksperimen. Jadi kena cuba apply dalam kelas tu. Sementara orang tak datang observe, sementara orang tak datang observe, sementara belum praktikal lagi, mengajar, cuba saja dulu. Kemudian dokumentkanlah. Oh, kalau buat kaedah ni bagus juga, budak-budak suka. Buatkan satu documentation. Ambil feedback daripada pelajar. Sebab itu dalam pembelajaran abad 21, ada satu kaedah dia panggil parking lot. Pernah dengar parking lot tak? Pernah pun. Pernah dengar. Dan masuk kelas ada parking lot Ada. Apa guna parking lot? Tak pernah berisi dengan soalan langsung. Apa rasanya parking lot tu untuk apa? Isi soalan. Bukan. Bukan. Respon pelajar. Respon pelajar. Ya, respon pelajar. Sebenarnya kita bagi sticky note kat dia orang. Dia tulis, dia faham ke tak faham dia belajar itu, dia suka ke ataupun dia buat emoji ke, tampal kat kita. Dia sebelum keluar kelas, sebelum kita keluar, dia kata bukan selalunya sebelum dia, kalau dia boleh bagi je kat kita, minta sticky note apa semua. Itu respon ataupun tidak balas, dia seronok tak aktiviti yang kita jalankan tu. Tapi kalau kita tak pernah buat aktiviti, apa respon yang kita nak? Tak ada kan? Ada juga kaedah orang buat exit ticket tau. Pernah dengar exit ticket? Exit ticket? Tak pernah. Tak pernah dengar lagi. Tak pernah. Buat satu macam sampul surat. Habis je lesson kita, dia kena tulis apa benda yang dia dah belajar itu. Dia dapat tulis semua, dia bagi kat kita, dia boleh keluar kelas ke, boleh balik ke, macam tu lah, boleh rehat ke. Exit ticket. Banyak kaedah sebenarnya untuk pelajar tak bosan. Hari-hari dia macam tunggu je. Hari ni apa pula lah cikgu nak buat kat kita. Seronok, macam-macam kaedah ada. Boleh buat mini book, belajar buat mini book. Ambil kertas 4 segi, buat mini book, lepas tu dia orang tulis muka dia, ditulis nama dia. Kata bila saya mengajar, awak buat catatan dekat buku tu. At the end of the class, kita ambil buku tu, kita boleh jadikan dia sebagai evidence untuk dia dapat ke tak dapat itu. Jadi itulah dia refleksi yang kita tulis daripada pelajar punya keseronokan tu. Kadang dia tulis seronok cikgu tapi cikgu ngajar laju. Macam-macam kita dapat feedback daripada pelajar. Cikgu dia kata mengantuk lah, tak best lah. Jadi kita kena terimalah semua komen daripada pelajar. Okey. Ada lagi soalan? Saya harap saya membantu memahamkan. Ada soalan lagi? Senyap je. Tak ada. Okey. Untuk di GC perlu apa-apa tugasan ke Puan? Untuk yang hari ni tak perlu sebab kita ber-Google Meet. Saya akan beri soalan tutorial dan saya akan bagi di pembelajaran dalam tempoh terdekat. Dan saya telah rekod taklimat kerja khusus. Esok saya akan launchkan kerja khusus itu dalam GC kerja khusus. Yang semua 80 orang pelajar KDC 4 kelas dan
isi satu kelas. Jadi 5 kelas berada dalam grup tersebut. So saya akan tampalkan saya yang taklimat yang saya telah rekodkan. So jadi tak payah kita bergugemi. Jadi bila tengok saya punya kursus tu yang saya dah rekod tu, from time to time boleh tanya saya kalau tak faham. Tapi sudah pasti awak tak faham dulu kerana banyak aplikasi kerja kursus itu topik 5. Nanti saya akan tampalkan topik 5. Okey, ada soalan lagi sebelum kita habis? Tak ada Puan. Alhamdulillah setakat ni saya harap semua faham dengan bagaimana nak melaksanakan. Kita lihat dekat di situ satu bentuk RPH macam mana nak laksanakan pedagogi terbeza ini adalah. Maksudnya saya buat kesimpulan bila kita nak mengajar, dia bukan pukul rata, satu standard, satu arah, satu je untuk semua pelajar. Tak boleh. Tak boleh, bukan kata setiap kali mengajar, tapi maksudnya janganlah setiap kali sama saja. Jadi tak boleh buat perbandingan kerana setiap yang seronok ini ada seronok kita gini-gini pengajaran kita. Itu maksudnya ya. Okey, setakat ini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dan saya akan tampalkan e-pembelajaran. Sila e-pembelajaran selalunya tengok video dan sebagainya. Sila lihat dan hantar secara individu komen-komen daripada link-link ataupun pautan-pautan yang kita beri, dan insyaAllah tugas saya itu perlu disiapkan sebelum kita berjumpa for the next lesson. Untuk minggu ini kita dah habiskan jumpa kan? Dah habis Puan. Okay. So esok bila saya dah launchkan kerja kursus itu, saya akan maklumkan dalam Telegram. Okey, boleh menengok dan melihat dan mulalah mencari-cari bahan-bahan dan sebagainya. Okey, wabillahi taufik. Kita yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya gagal menjelaskan itu adalah kelemahan dari diri saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti di sini ya. Terima kasih Puan. 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 Terima kasih Puan.